Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita bertemu hari Selasa. Ya. Yang paling penting kita dah 7 Muharram 1445. 45 Rasa macam Hijriah. 1 Muharram kita yang bersiaran. Betul? Betul. Tiba-tiba hari ini dah 7 Muharram. Maknanya genap seminggu kita kembali digandingkan. Untuk MH hari ini edisi 25 Julai 2023. Hari ini ada macam-macam topik yang penting untuk kita belajar, untuk kita dapatkan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi ia berkaitan dengan penyakit. Betul. Ini berkaitan dengan hepatitis. Kita tahu banyak jenis hepatitis, tapi hari ini pastinya perbincangan kita untuk kita membuka mata kita apakah jenis-jenis hepatitis, bagaimana simptomnya. Kadang-kadang tak ada simptom pun, tiba-tiba kita mengalami penyakit ini. Macam ada information dekat bahagian hati kan. Kita rasa macam demam apa semua. Kita nak tahu. Kita sebenarnya hepatitis A, B, C. Sebenarnya D dan E pun ada. So kita nak dapatkan sedikit ilmu mengenai hepatitis. Kejap saja lagi bersama dengan doktor. Tapi sekarang ni kita nak ceritakan sikit lah. Bagaimana keadaan cuaca hari ini 25 Julai. Alhamdulillah semuanya cerah berlakar. Semua cerah. Ada betul. Kat Alostar Kedah. Hujan Alostar jadi jangka hujan hari ni. Sampai 10 pagi nanti. Lain semua cerah. Semua cerah lah. Alhamdulillah. Cerah. Tak ada dah. Tak ada tempat lain yang hujan. Amaran ribut petir pun tiada. Hujan lebat berterusan pun tiada. Alhamdulillah cuaca baik hari ini. So kalau anda plan untuk keluar pergi mana-mana, dah boleh plan. Mungkin nak pergi Redang. Oh, Redang? Tapi ini kita bawa Redang kat sini. Oh, bawa Redang datang sini? Ini kalau mengimas balik bagaimana zaman saya kot, awak belum lagi kot. Saya pernah dengar. Saya pernah dengar lagu. Okey. 1, 2, 3. Aku datang dari jauh. Aku datang mencarimu. Ingat lagu tu? Ya. Kita bawa terus kat sini ni. Ya, kita bersama dengan Zali Redang. Jom kita dengarkan persembahan Falsafah Laksamana. Setiap mekar bunga kemboja, harum wangi hingga ke senja. Kalau benar kata Laksmana, takkan Melayu hilang di dunia. Kalau benar kata Laksmana, takkan Melayu hilang di dunia. Kata bunda jiwa bangsa murni hati hingga mati, sumpah di tanah ibu pertiwi. Hujan emas di tanah orang, hujan batu di tanah sendiri. Apa guna dikenang orang kalau hidup tidak berbudi? Apa guna dikenang orang kalau hidup tidak berbudi? Generasi bangkitlah roh dari mimpi jati diri, teguh semangat Melayu sejati. Katakanlah Melayu bermaruah, tanpa helah, tanpa menyerah. Biarkanlah jasadnya parah, asalkan janji hidup berbudi. Inilah pesan hangpa, usah rasa gelisah. Bangsaku bersatulah, hidup jangan bertelagah. Kata bonda jiwa bangsa murni hati hingga mati, sumpah di tanah ibu pertiwi. Generasi bangkitlah roh dari mimpi jati diri, teguh semangat Melayu sejati. Kata bonda jiwa bangsa murni hati hingga mati, sumpah di tanah ibu pertiwi.
Falsafah Laksamana. Silakan. Zali Reda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik bajunya. Kita bangkitkan semangat tu dengan lagu Falsafah Laksamana. Memang lagu Falsafah Laksamana ni memang untuk membangkitkan semangat. Dia Kan? lebih kurang begitulah. Kalau kita lihat sekarang gelombang orang Melayu ni kan. Jadi saya menyuntik sedikit untuk kalau ada mereka yang tersuntik dengan lagu ini, maka ada semangat itu. Roh Melayu tu kan. Aura Melayu tu. Jadi menyanyinya begitu. Kalau menyanyi lembut dia tak boleh. Dia kena macam Dia kena orang kata dia macam bercakap juga. Ya. Kan dia bukan bercakap, menyampaikan. Menyampaikan. Dia, sebab itu saya menyanyi, biasanya saya menyanyi lagu ini memang begitu. Dia ada macam seolah-olah bait-bait puisi, teknik-teknik puisi yang begitu bercakap. Semangat. Ada penekanan. Ya, Betul. betul. Itu sampai kan. Sampai. Faham. Ya. Kita tahu Zali Reda ni kalau dulu memang aktif sebagai penyanyi yang lagunya semuanya macam puitis sungguh. Betul. Puisi kadang-kadang ni lagu sebagai kita kadang-kadang ada yang tersilap. Ini macam lagu Kopatasa, macam lagu M. Nasir. Tapi sebenarnya lah Zali Reda yang cipta lagu ni. Mungkin nak tahu juga perjalanan tu bermula. Mungkin generasi baru ni tak tahu bang. Lagu tadi yang Haziq ni lagi tu macam mana Haziq? Aku datang dari jauh. Itu mesti ramai selalu dengar lagu. Dia perjalanan, kalau kisah lagu perjalanan lah masa grup Redang dulu. Maka saya lagu perjalanan adalah lagu sufi. Macam mana kelahiran bayi baru lahir, dia berjalan, bangkit daripada alam sana. Saya bayangkan begitulah. Dan bangkit dan lahir dan banyak liku-liku yang harus dilalui. Maka itu dia ada mengaji. Kan ada chorusnya. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Belajar ikra. Alif di atas A, alif di atas A, ada, alif di bawah I, iman. Alif di depan U adalah wujudnya Allah. Jadi, itu sebab lagunya begitu. Jadi, masa itu saya memang begitu. Masa itu zaman puisi. Dan saya banyak melahirkan lagu-lagu yang sebegitu. Sebab mungkin background saya di dalam teater. Dalam teater. Jadi orang teater begitulah. Itu orang teater. Dia lagu-lagu sebegitu. Kalau lagu cinta boleh juga. Boleh. Tapi tidaklah. Tak ada lah. Dia macam itu. Dia macam jiwa tak ada. Tapi Mas Zali, untuk kita nak mempertahankan falsafah kita. Kan, walaupun dengan arus perdana sekarang ni yang muziknya berbeza. Kegemaran orang pun berbeza. Tapi untuk kita mengekalkan kita punya falsafah, kita punya etnik tu. Akar kita sendiri tu. Dia begini. Sebab saya ni saya mencipta lagu yang unsur-unsur begitu. Juga saya seorang balinis. Jadi saya banyak mainkan lagu-lagu yang berunsur yang lama. Jadi untuk saya menyuruh orang menyukai lagu itu tak mungkin. Tetapi kalau saya mainkan, sering didendangkan, sering dinyanyikan dengan violin, mungkin dengan vokal saya tak bagus, dengan violin saya. Maka termasuk di dalam jiwa orang, maka perlahan-lahan dia akan menanamkan sifat-sifat budaya, sayang lagu, sayang segala-galanya. Kena ingat, muzik ini adalah satu benda yang sangat halus untuk masuk ke jiwa kita dan dia akan menjadi kenangan. Dan di situlah kata P. Ramlee, kalau anak-anak kita ditanamkan dalam lagu kita, masuk yang lain pun, maka dia akan keluarkan yang kita juga nanti. Betul. Itulah evergreen. Evergreen, betul. Lagu tu evergreen. Kalau tadi dengar pun macam, kita tahu yang tu tahun 2011, album ke-8 abang. Ya, betul. Memang ada 8 album tau. Ya, 8 album dan Falsafah sebenarnya itu adalah lagu terakhir yang dikeluarkan. Lagu yang album yang inilah atas ada satu company ini yang ketik Suruheda. Dan saya lepas tu saya keluar dan saya sekarang bang aktif apa bang? Sekarang saya banyakkan function untuk BVIP, untuk wedding, tapi saya tak menyanyi. Saya tak menyanyi, saya main violin. Kan saya cakap saya violinis. Saya violinis. Jadi orang nampaknya lebih suka saya ke arah itu. Ke arah main violin tu. Orang lebih tertarik. Orang lebih merasa. Contoh lagu-lagu lama. Contoh macam lagu Inang Cina. Lagu yang kadang-kadang jarang didendangkan oleh anak muda. Tapi ada juga masa saya main di mall-mall ni. Orang suka. Ada anak muda yang tersuntik atau terpanggil dengan lagu-lagu sebegitu. Jadi itu yang saya nak. Sebenarnya itu perjuangan saya dari dulu. Saya nak yang itu supaya anak muda tersuntik. Sebab ada yang pelapis untuk kita tahu. Kalau katalah arwah Pak Ngah dah tak ada,
Jadi ataupun kami-kami ni macam saya sendiri besok dah tak ada. Jadi ada orang muda. Siapa yang nak meneruskan? Siapa yang nak meneruskan? Jadi untuk itu kalau kita paksa orang minat tak mungkin. Jadi kita mainkan lagu itu. Jadi bila dia selalu dengar dengan telinga dia tersuntik. Jadi suka lagu ni. Dia dengar balik, buka internet sekarang, media sosial sekarang senang kan. Dengar, oh sedap lagu ni. Orang kata muzik ni kalau kita terdengar, kita suka benda tu, jadi halu telinga, betul. Kita akan mencari. Kita akan mencari. Saya pernah main di mall setempat. Orang ni memang rutin dia kalau saya main lagu, dia pukul 11 dia akan berhenti seketika untuk melihat saya main. Untuk masa dalam setengah jam dengar saya main. Saya tanya kenapa? Sebab saya nak ketenangan. Masa nak pergi kerja tu dia stres. Naik train pagi, bangun kelebang-lebung. Akhirnya sampai di situ dia akan menung sekejap. Duduk. Bang, main dulu lagu bang. Tak bawa violin pula hari ni? Tak bawa. Saya bukan tak nak bawa violin. Dia gini, violin ni dia satu benda jenda yang lain. Violin ni. Bila violin kita violin saja. Sebab masa kita tak panjang. Dia terhad kan. Tapi kalau masa yang panjang saya tak kisah. Saya okey saja. Next time kita saya main violin ni orang main pakai 2 lagu, 3 lagu tak. Berapa lagu you nak? Okey. You wedding kan 3 jam, berapa lagu you nak? 20 lagu? 20 lagu lah, boleh. Boleh? Oh, dia tak ada ni. Sebab saya main banyak lagu. Saya main lagu rock, saya main lagu pop sekarang. Semua menggunakan violin saja. Semua violin saja. Jadi orang-orang muda yang banyak yang dia suka gitu. Zali Redang tak nak ke buat lirik dan bagi lagu lirik tu pada orang macam generasi baru ke kan? Okey. Teruskan. Saya bukan tak nak, saya nak. Sebagai seorang komposer, biasanya dia akan mencipta lagu untuk orang yang dia nak saya. Maksudnya dia tengok you, dengan lagu you dia buat tu untuk you saya, tak boleh bagi orang lain. Maka khas untuk dia. Jadi kita buat khas untuk dia. Kalau kita bagi you nyanyi tak boleh. You tak boleh. Masa itu saya bayangkan you. Oh, dia nyanyi begitu, suara yang begini. High dia macam mana, low dia macam mana, mid dia macam mana. Oh, yang ni pun kita faham. Kan? Jadi kita bagi, nah, kau try nyanyi lagu ni, kena tak? Oh, kena lah bang. Nampak? Tapi kalau kita pindah pula, bagi dia pula, tak boleh. Tak boleh. Jadi, kita komposer yang lama-lama ni memilih. Bukan kita nak bagi, kita nak bagi. Tapi, pastikan vokal you baik. Pasti you belajar vokal dulu. Nah, ini kadang, bukan nak katalah, ke laut, lepas tu nak menyanyi. Tak boleh. Nanti jadi komposer ataupun kita jadi jahat sebab kita menegur dia, nanti susah yang dia ni. Jadi kita begitu. Bukan tak nak bagi. Ada yang bagus datang tak payah pun. Bang nak lagu nyanyi. Oh kau gini tak apa. Okey. Jadi boleh. Jalan. Jadi itu adalah plan untuk lirik, muzik. Tapi bagaimana pula dengan lagu baru daripada Zali Redang? Saya baru ini, dulu saya ada cerita lagu arah ke nasyid sikitlah. Nasyid apa nasyid? Dia nasyid agak direct. Dia tidak macam Redang, macam pasal itu dia berpuisi, dia ada berlapik-lapik maknanya. Ini direct. Saya buat dalam dipanggil nasyid nasyid basking. Nasyid basking. Jadi lagu dia tu saya buat macam cinta Allah kan. Kalau memang kamu cinta Allah, cinta kamu sama Rasulullah, buktikanlah pada perbuatan. Kalau memang kita hamba Tuhan. Kan gitu. Nasihat direct. Straight forward. Jadi melodinya catchy, orang dengar senang faham. Okey. Jadi senang faham. Ada begitu. Ada mood begitu. Kadang-kadang kita ni mesti keluar daripada kita punya. Daripada katarsis kita relax kan. Keluar balik maka keluar yang itu pula. Besok lain pula. Mungkin nasyid metal. Ada pelbagai milah juga kan kreativiti tu. Ya. So lagu tu dah dikeluarkan. Lagu itu saya buat dekat internet. Jadi saya rekod tu lagu, buat video dia, push internet. Dah. Okay. Boleh tengok kat mana tu? Boleh. Zali Redang YouTube ada, Facebook ada, saya Instagram ada, TikTok pun ada. Okey, Zali Redang, Z-A-L-E-E. Ya. Z-A-L-E. Dan ada permintaan daripada Fariha. Ya. Dia suka sangat lagu perjalanan. Okey. Nak dengar sikit perjalanan. Boleh daripada. Itu daripada sekolah rendah dengar. Dia dekat masa tengah make up tadi. Pakai bedak. Saya dah macam. Aku datang dari jauh, dari jauh. Dia masuk daripada bawah macam tu. Jadi nak banyak ke? Sikit boleh. Aku datang dari jauh,
Aku datang mencarimu, walau hati rasa sedih. Alif di atas A, chorus. Alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Dah cukup ngaji dia. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Zahri Redang bersama dengan kita. Alhamdulillah, peminat pun kita terlupa dengar lagu tu. Tadi mereka aktif baru first time dengar. Dia dah ni. Terus mencari. Terus mencari. Mana lagu tu? Betul apa yang Zahri Redang katakan. Bila kita dah dengar lagu tu, kita suka, kita akan terus cari. Betul. Dan teruskan mencari Zahri Redang dekat mana-mana social media. Macam yang Abang Zahri cakap tadi, dekat TikTok pun ada. Ada? Boleh cari. Okey. Terima kasih Abang Zahri Redang. Terima kasih banyak. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana doanya. Nanti next kita bawa Violin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jangan bangun. Jangan bangun. Kalau bangun. Duduk lagi. Belum lagi. Kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan ada perbincangan mengenai hepatitis. Ya, okey. Jumpa lagi. Ini mana? Kami datang dari... Penyakit hepatitis merupakan sejenis penyakit yang menyebabkan inflamasi atau radang pada organ hati. Radang hati disebabkan oleh jangkitan virus berjangkit dan ejen tidak berjangkit yang boleh membawa pelbagai masalah kesihatan sehingga boleh membawa maut. Secara amnya, penyakit hepatitis terbahagi kepada 5 jenis iaitu hepatitis A, B, C, D dan E. Antara simptom yang biasa dialami pesakit ialah demam, keletihan, hilang selera makan, loya, muntah-muntah, sakit perut, sakit sendi dan jaundice. Penyakit hepatitis yang kronik tidak menunjukkan sebarang simptom dan hanya boleh dikenal pasti apabila seseorang mengalami jangkitan yang serius. Bagi hepatitis A dan B, tiada ubatan yang dapat merawat lengkap penyakit ini. Namun, suntikan vaksin boleh diambil untuk mencegah jangkitan virus tersebut. Hepatitis C dapat dirawat dalam tempoh 12 hingga 24 minggu dengan ubatan tetapi tidak dapat dicegah dengan suntikan vaksin. Penyakit hepatitis merupakan sejenis penyakit serius. Penjagaan kesihatan, kebersihan dan suntikan vaksin amatlah penting bagi mencegah jangkitan virus hepatitis. Kita nak memberikan sedikit kesedaran mengenai hepatitis ni lagi-lagi minggu ini 28 hari bulan 28 bulan Julai adalah hari hepatitis sedunia. Jadi kita nak memberikan sedikit ilmu dan pengetahuan mengenai penyakit hepatitis ni. Jadi kita bersama dengan Encik Hairul Nizam Muhammad Yusof yang merupakan seorang pesakit hepatitis. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami. Sama-sama. Ceria je daripada tadi lagi. Ya, daripada tadi kita dah dengarkan cerita Abang Hairul sebenarnya. Jadi tapi kita nak bagi penonton MSH juga ketahui bagaimana sebenarnya Abang Hairul dapat detect tahu yang Abang Hairul dijangkiti penyakit hepatitis. Okey, mulanya saya demam berlarutan. Demam tu lebih daripada sebulan. Jadi bila saya ke klinik, ubat habis saya akan pergi ke klinik. Ingat demam biasa lah. Saya ingat demam biasa lah. Suhu tinggi ke tak? Ke biasa je? Dia 38, 39, 38, 39. Jadi bila saya dah sampai 3 kali pergi klinik, doktor nasihat saya, lebih baik kita ambil darah, kita cek sekali kan semua kan. Jadi bila dah ambil darah tu, kat situlah keluar keputusannya yang saya kena hepatitis B. Dan kat situlah saya baru tahu saya ada hepatitis B 12 tahun yang lepas. 12 tahun yang lepas dan sampai sekarang masih lagi menerima rawatannya? Sampai sekarang masih ada lagi. Saya buat rawatan setiap 6 bulan sekali di Hospital Selayang. Saya tak boleh miss lah untuk itu lah. Sebab saya takut virus tu akan merebak lebih. Tapi sewaktu dijangkiti itu, Encik Hairul tahu ke apa itu hepatitis? Memang saya tak tahu apa-apa. Memang saya tak tahu apa-apa pasal hepatitis langsung. Tapi bila dah dibagi tahu saya ni ada hepatitis, jadi saya mula mencari. Saya cuba cari apa itu hepatitis. Apa yang saya cari melalui Google ke apa kan. Semua buat saya jadi
Takut. Jadi takut dah sebab penyudahnya semuanya akan pergi ke mati. Baik. Kita nak tahu apa sebenarnya penyakit hepatitis itu. Kita bawakan juga Dr. Pakar Perubatan, Dr. Si Ming Yat. Terima kasih bersama kami. Baik, itu antara, biasalah kalau kita tahu hepatitis, kita akan cakap, doktor, hepatitis ni apa? Mungkin doktor boleh terangkan secara jelas mengenai penyakit hepatitis ni. Penyakit hepatitis ni sebenarnya maksudnya inflamasi, kan? Inflammation, radang kat kita punya hati. Okay? Dia ada banyak punca. Okay? Paling biasa punya punca adalah virus. Virus, kita ada virus hepatitis A, B, C, D, E. Of course, dia ada juga punca lain punya radang hati, hepatitis jenis lain yang disebabkan, for example, lemak berhati, alkohol yang berlebihan, toksin dan sebagainya lah. Dan autoimun juga. So, hepatitis ni biasanya pada permulaan bila kita kata, bila dia baru berlaku, kadang-kadang pesakit boleh rasa macam demam. Sakit perut, mata jadi kuning, kencing jadi kuning sangat. Okay? Dia orang boleh muntah, loya. Dan yang kalau dah yang panjangan, kita panggil sebagai chronic hepatitis, kebanyakan dia orang tiada simptom. So kena ada pengetahuan dan kesedaran umum yang penting terhadap benda ni. Tapi kalau tengok apa yang Encik Hairul cakap tadi, 6 bulan sekali Encik Hairul mendapatkan rawatan untuk hepatitis ini. Jadi adakah itu adalah normal, rawatan normal untuk hepatitis? Bergantung kepada keseriusan. Kalau dah stabil, memang kita follow up untuk 6 bulan. Kalau yang baru berkena, kita memang regular follow up. Kita kena, sebab sebelum kita treat semua ni, kita kena pastikan pasien tu dalam tahap apa. Adakah pasien tu baru terkena sahaja, berapa teruk radang dia, and then kita, so pada permulaan biasa kita follow up dengan awal. Setiap bulan, 2 minggu, kita nak tengok radang hati tu macam mana. Okey. Macam Encik Hairul, masa tu memang mata dah kuning ke ataupun demam saja? Selain simptom-simptom lain tu? Oh, tak ada. Saya just demam saja. Sebab saya belum sampai tahap kuning. Tapi itu yang saya takutkan sebenarnya. Sebab berkaitan dengan hepatitis ni, mesti akan orang akan fikir kuning. Mata kuning. Apa semua, kulit semua kuning. Itu yang menakutkan. Tapi alhamdulillah saya belum sampai tahap tu lagi lah. Sehingga saya pergi hospital, barulah pihak klinik bagi saya untuk refer pergi hospital, jumpa doktor pakar. Jadi kat situ baru saya buat macam-macam jenis ultrasound, ambil darah, buat ujian macam-macam, ujian mata, air urin saya, dan buat bila dah sampai tahap 3 tahun tu kan, masih tak ada penyelesaian lagi. Saya masih tak ada apa-apa treatment yang dibuatkan. Sehinggalah satu ketika doktor tu cakap dengan saya, macam mana pun saya kena buat biopsi lah untuk nak tahu keadaan hati saya. Tapi Hairul tahu ke sebenarnya apa punca dia? Datang daripada makanan mungkin, atau keturunan atau jangkitan apa-apa? Selepas biopsi tu baru dapat tahu semuanya. Datang dari mana? Saya sebenarnya keturunan. Hepatitis memang keturunan, doktor? Boleh. Sebenarnya apa yang difahami pasal penurunan ni adalah biasa dijangkit melalui ibu ke bayi masa melahirkan anak, terkena darah. Sebab kita kena faham yang hepatitis ni cara penularan dia, macam mana dia berjangkit. Okey. Dan untuk hepatitis B dan C, these two golongan biasa dia berjangkit melalui darah dan luka. So kalau keturunan ni, apa yang berlaku ialah kemungkinan besar pada masa zaman dulu, masa ibu melahirkan anak, yang pendedahan tu yang terkena. Sebab masa baby lahir selalunya memang kita biasa dengar penyakit kuning kan. Masa tu kita nak rawat kalau boleh hilangkan kuning tu secepat mungkin. Sewaktu itu. Jadi adakah itu antara punca-puncanya? Antara punca-punca sebenarnya sekarang bayi sekarang semua di Malaysia memang divaksin dah ada vaksin untuk hepatitis B. Untuk penyakit kuning lain tu mungkin punca lain biasanya. Okey, itu punca lainnya tak ada kemungkinan. Macam Hairul, hepatitis B. Ya, saya. Okey, hepatitis B. Doktor, berdasarkan daripada perubatan kan A, B, C, D, E tu, maknanya B ni macam Hairul kan dia kena ambil rawatan seumur hidup. So B, kalau kita kena B tu, bagaimana keadaannya? Apabila kita dah tahu kita ni penyakit, let's say saya kena hepatitis B, apa yang kita kena buat ialah kita kena pastikan benda tu tahap immune body, benda ni acute, baru terkena ataupun dah terkena lama. Dan kita dalam tahap mana satu, dan radang hati tu berapa teruk.
Okey, dan kita kena buat test, blood test, pemeriksaan doktor, scan, ultrasound dan sebagainya, dan lepas tu kita akan decide whether kita kena start ubat. Biasa rawatannya memang ubatan, mainly ubatan. Kalau dah hati dah jadi keras, biasa memang kita perlu startkan ubat secepat mungkin. Okay. Tadi Encik Airul ada cerita mengenai biopsi. Daripada situ Encik Airul tahu apa puncanya. Tapi dari situ juga kita mungkin boleh tahu keadaan hati yang terkini. Untuk keadaan hati saya sekarang, kita panggil dia berparut. Berparut ataupun bahasa yang dia diberitahu dengan saya, sirosis. Hati saya keadaan sirosis mengeras, berparut. Mengeras dia maknanya dah radang kan. Bila dah radang dia akan mengeras dan berparut lah. Ya, betul. Jadi apa yang mungkin kita boleh tanya Encik Airul, apa yang rasanya bagaimana tu? Kesan daripada sirosis tu daripada radang tu. Kalau nak katakan untuk kesan, dia kadang-kadang dia datang akan sakit bagian bahagian sini, abdomen sini belah kanan. Dia akan rasa sakit bila dia tak selalu ada, tapi dia kadang-kadang dia akan datang. Dia akan rasa. Dia macam gastrik ke apa ke? Gastrik tak? Tak ada. Tak ada. Bukan. Dia memang rasa macam menyucuk sakit. Menyucuk sakit. Ya. Okey, jadi bagaimana hepatitis ini menyerang? Dia menyerang, dia biasanya membuatkan radang hati. Bukan radang hati, dan hati kita boleh jadi inflame, radang. Bila ada setengah pesakit langsung tak ada simptom, especially kalau dia dah menghidap penyakit dah lama. Kalau dah baru terkena, dan simptom tu boleh rasa demam. Demam, perut sakit kan. Lepas tu boleh muntah semua tu. Dan sesetengah pesakit akan badan imunasi dia akan dapat mengawalnya dan dia akan jadi kronik. Tapi kronik tak bermaksudnya tak perlu pergi cek. Dia perlu pergi cek, ambil darah, cek virus tahap dalam berapa tinggi, hati ada radang lagi ke tidak, hati dah jadi keras ke tidak. Dan based on all this, kita akan initiate, kita start ubat ke macam mana. Okey, kita nak tahu juga sebenarnya, kita cakap hati dah berparut, semua kita dengar semua pasal hati. Tapi ada masih lagi tak tahu sebenarnya fungsi hati kita sebenarnya untuk apa dalam tubuh kita. So fungsi hati kita ni banyak. One of the salah satu organ yang paling penting dalam badan kita. Fungsi termasuk untuk detoxify. Very important. Apa ubat makanan kita makan memang dia melalui sana. Okey. Proses gula, lemak badan. Ada juga dia fungsi untuk faktor pembekuan darah, membuat protein. So fungsi hati ni memang sangat penting, dan sehingga sekini kita memang tiada lagi macam ubat ke atau mesin yang boleh mengganti fungsi hati. Tidak tak seperti buah pinggang kita boleh dialisis atau mesin. Tapi untuk hati, unfortunately memang kita tak ada lagi apa-apa ubatan yang boleh mengganti fungsi hati kita. Ya. Okey, dan bila Encik Hairul buat research kan, bila dah tahu mengenai penyakit hepatitis tu, bagaimana keadaannya sekarang? Adakah Encik Hairul menjaga makan ataupun ada step-step, langkah-langkah yang diambil oleh Encik Hairul untuk itu dah semestinya. Ya, apa dia antaranya? Sebab bila saya buat berurusan dengan pihak hospital ada bawa bagi kaunseling pada saya untuk macam segala hal. Saya totally 360 darjah akan berubah. Tak boleh macam lama dah. Makan saya kena jaga. Maksudnya hiasan dan dandan saya kena berguna sendiri. Contoh sikat, pisau cukur. Saya tak boleh kongsi dengan ahli keluarga saya. Sebab benda itu akan menjangkit. Itu yang kita bimbangkan. Itu diajar macam mana untuk menggunakan barang-barang keperluan sendiri. Kita tak boleh ni. Jadi tu saya kena berubah 380 darjah. 360 darjah tu saya terpaksa berubah. Saya tak boleh ikut tabiat saya yang lama, makan yang suka-suka makan apa semua. Antara makanan yang tak boleh diambil? Berlemak lah. Lemak. Paling penting berlemak lah. Lemak sebab saya doktor pesan saya dia menakutkan ni bila hati tu berjadi berlemak. Salah satunya gula pun boleh menyebabkan hati lemak. Jadi saya terpaksa tinggalkan semua tu. Saya kurang sangat ambil. Saya terpaksa ubah memang. Tapi bila Cik Hairul tu dah ada kefahaman, kan mula Cik Hairul kata bila dengar takut sebab semuanya mengatakan kematian. Semua takut kan. Bila dah ada kefahaman tu, benda tu pun berubah. Betul? Okey, doktor. Saya nak tanya doktor, apa yang akan doktor bagi tahu pada pesakit yang telah mengalami hepatitis ni? Sebab selalunya kalau kita tahu ni mesti macam alamak mati.
Ya, untuk meredakan, untuk mengawal. Untuk pada pengetahuan saya, sebenarnya hepatitis ni kita kena jaga. Paling pentinglah kita kena jangan takut. Dapatkan rawatan awal, pergi buat pemeriksaan, jumpa doktor pakar, okey. Ambil darah, buat scan, ultrasound scan ke, tengok tahap hati macam mana. Kalau kita dah confirm memang hepatitis, kita kena tahu punca hepatitis dia apa, dan kita rawat, kita follow up. Selagi kita ada pengetahuan umum kesedaran ni, kita boleh mencegah komplikasi. Dengan adanya rawatan sekarang, dia memang berkesan untuk mengelakkan komplikasi daripada hati jadi keras, apa yang kita katakan cirrhosis or even liver cancer. Faham. Jadi Encik Airul mendapat penyakit hepatitis katanya daripada keturunan. Jadi selepas Encik Airul dapati Encik Airul ada penyakit hepatitis, bagaimana pula dengan keluarga Encik Hairul? Adakah Encik Hairul buat check up untuk mereka juga? Oh, itu sudah semestinya. Memang doktor akan panggil isteri saya. Kalau ada anak, bawa anak sekali. Lepas tu dalam satu circle yang keluarga besar. Kan? Semua kena pergi buat check up untuk ni, sebab kita nak tahu keadaan adik ahli keluarga kita semua kan. Jadi bila dah tahu tu senanglah untuk mulakan treatment. Ada yang lain menghidapi hepatitis juga? Ada. Okay. Dan mungkin disebabkan pengalaman itu juga Cik Hairul mengusahakan satu support sistem sokongan kan di kalangan pesakit hepatitis. Betul. Saya ada buat satu grup di Facebook. Support group untuk hepatitis. Mulanya 2 tahun lepas saya tak sangka lah. Sebab saya tak ada ilmu untuk ni kan. Jadi ada seorang kawan saya dari Sabah tu, dia propose dengan kita buat grup tu lah. Jadi sekarang kita dah ada 1,000 lebih. Orang yang ada grup dalam tu. Semua jadi kita bertukar-tukar pendapat dalam tu. Untuk sama-sama membantu lah untuk naikkan semangat masing-masing siapa yang kena. Sebenarnya ini sangat diperlukan kan. Tapi doktor, mengenai penyakit hepatitis ni kan, kalau kita tengok sebenarnya penyakit ni tak boleh nak ambil mudah. Kita tak boleh nak ambil ringan. Sebenarnya kita patut ambil tahu mengenai penyakit ni. Jadi doktor, nasihatlah untuk semua yang mungkin menonton Aisyah sekarang ini, yang mungkin lihatlah nak pergi buat check up kan. Mungkin kalau ada sakit sikit, demam sikit je, kita anggap demam biasa je. Sebab fungsi hati ni sangat penting kan. Kita dah tahu fungsi hati, dan bila ada kita tahu penyakit ni, ada pesakit yang memang tiada simptom. Dan kita ingat demam biasa, dan kita pun paling penting terutama untuk virus hepatitis, dia boleh berjangkit. Kita pun tak nak kita jadi sakit dan kita jangkit kepada orang tersayang kita. Itu amat penting. So dengan ada kesedaran umum dan pengetahuan dan cara penularan dia, kita boleh dapatkan rawatan awal. Kita dapat dengan checking darah semua tu, dan kena jaga baik fungsi hati kita, sebab fungsi dia memang tidak dapat diganti. Mungkin dari segi cara hidup kita sekarang ni, macam dari segi pemakanan doktor kan, sebab tadi doktor kata kena dari segi berat badan pun kadang-kadang boleh. Sebab dari lifestyle wise, sebab hepatitis ni kan banyak punca kan. So untuk cara pencegahan, number one of course kita boleh dapatkan vaksin untuk virus hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A dan B. Kita ada vaksin. Vaksin untuk mencegah, dan vaksin ini adalah amat berkesan. Untuk penyakit hepatitis lain seperti C, kita tiada vaksin, tetapi tak maksud kita tak ada cara untuk mencegahnya. Dengan mengamalkan cara hidup yang sihat, kita regular exercise, berat badan yang optimum, makanan sihat, hubungan seksual yang protected sex, and tak tattoo and sharing needle, personal punya benda kita tak share, kita dapat mencegah. So itu sebab apa penting kita ada pengetahuan ni. Jadi hari ini kita mungkin memberikan sedikit kesedaran lah kepada semua yang menonton hari ini mengenai penyakit hepatitis. Kalau sebelum ini kita tak ada ambil tahu langsung mengenai penyakit hepatitis, hari ini bila kita dengar perkongsian Encik Airul, bila kita dengar apa yang Dr. C ceritakan tadi, baru kita tahu rupanya penyakit ini boleh dijangkiti
dengan berkongsi barang pun sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan, tapi masa kekang waktu tu. Ya, Jadi kita lepas ni kena research lagi lah. Kena banyak membaca juga berkenaan dengan hepatitis yang kita bincangkan hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cik Hairul Nizam Muhammad Yusof datang dari Kelang. Terima kasih. Dan Dr. Si Ming Yet, Doktor Pakar Perubatan dari KPJ Keluang Johor. Jauh, Mike. Doktor daripada Keluang datang ke sini. Doktor, terima kasih banyak. Thank you. Sudi untuk berkongsi dengan penonton MSI. Lagi-lagi 28 bulan kita ada Hari Hepatitis Sedunia. Ya, jadi tema dia apa? Satu kehidupan, satu hati. Betul. Memang kita betul-betul kena jaga fungsi hati tersebut. Okey, jadi itulah dia sedikit ilmu untuk anda, untuk kita belajar sesama. Kalau anda ada pengetahuan juga mengenai hepatitis ini, boleh kongsikan dekat Facebook MSI TV3. Mungkin boleh memberikan sedikit kesedaran lah kepada orang ramai. Kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti. Awesome lah awak ni. Terima kasih lah Hari. 360 awesome. 360 awesome kan? Ini cerita pasal apa ni? Lepas kita cerita pasal Awesome 360. Bersama dengan media prima kita lah. Ingat dah memang nak cakap saya awesome. Tak ada. Lepas ni kita berehat seketika. Memang ya. Ya, terima kasih kepada anda yang awesome. Semuanya awesome lagi hari ini. Ramai lagi awesome dekat studio ni. Betul. Kita nak bercakap dengan Awesome 360 bersama dengan Media Prima. Perkenalkan terlebih dahulu. Alright, tetamu kita. Hari ini kita ada Encik Muhammad Effendi Omar, Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia. Okey, memang dekat je office. Tak baik. Datang hari-hari. Okey, dan kita ada Encik Ashran Datuk Ghazi, iaitu CEO Datel Asia. Ya, saya. Dan juga kita bersama dengan Mr. Kelvin Shaman, iaitu Ketua Operasi Digital Unify Business. Selamat datang. Hari ini kita nak bercerita mengenai Awesome 360 bersama Media Prima. Jadi mungkin Encik Fendi boleh ceritakan apa sebenarnya Awesome 360 bersama Media Prima tu, Encik Fendi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Haziq Fariha. Sebenarnya Awesome Marketing 360 ini merupakan satu acara conference, workshop dan masterclass dan juga pameran periklanan ataupun pameran pemasaran yang akan kita anjurkan khusus untuk SME di luar sana. Apa yang menariknya Fariha, Haziq, kita punya tema yang kita akan fokuskan pada tahun ini adalah iklan AI dan juga konten. AI? Ya. Jadi kalau bercakap berkenaan dengan pemasaran 360 ini, sudah semestinya lah kita akan membawakan pemasaran secara holistik ataupun pemasaran secara komplit yang akan kita bawakan semasa seminar ini nanti. Jadi kepada SME yang akan hadir dalam program kita pada masa itu nanti, kita akan bimbing dan kita akan bawakan bagaimana SME ini mengembangkan jenama dan juga produk mereka untuk mereka tampilkan produk mereka di TV, di radio. Tak kira baru atau lama? Ya, tak kira baru atau lama. Bagaimana mereka boleh tampil di radio, di surat khabar, di wow shop, di platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi program ini sebenarnya kita berkolaborasi bersama dengan Datel Asia Group dan juga rakan platinum kita, Unify Business. Selain daripada kita berkolaborasi bersama dengan platform digital media terbesar di Malaysia, iaitu Ref Media Group. Jadi banyak perkara yang akan menarik akan berlaku semasa Awesome 3 Marketing 360 ini. Antaranya adalah pembimbing atau penceramah yang akan kita tampilkan sudah semestinya di kalangan pengamal ataupun pakar dalam industri teknologi dan juga solusi pemasaran. Jadi kita memahami sebenarnya kita di Awesome 360 ini memahami bahawa kekangan yang ada pada SME sebenarnya. Betul? Bila nak SME nak cerita pasal nak promo produk mereka di dalam TV, radio dan juga sebagainya, yang terlintas di pemikiran mereka biasanya mahal. Jadi bila nak iklan je rasa mahal dan akhirnya mereka tak pergi untuk mempromosi dan mempromosi produk dan juga jenama mereka. Tapi apa yang kita janjikan di Awesome Marketing 360 ini, mereka datang membawa satu kos yang minima tetapi hasilnya maksima. Itu penting. Hasilnya awesome lah. Minima equal to maksima. Okey, kita nak tanya Encik Ashran. Kalaulah usahawan-usahawan PMKS ni hadir ketika Awesome 360 tu,
apa yang akan mereka perolehi nanti? Boleh. Okay, So, tambahan daripada apa yang Cik Fanny dah cerita tadi mengenai dia punya perisian lah, kan. Siapa yang hadir, daftar dan hadir lah nanti ya. Nombor 1 dia akan dapat percuma iklan digital punya voucher bernilai RM7,000. Wow. Tadi Cik Fanny cakap pasal laman digital di bawah Ref Media Network tu. Tiap-tiap seorang yang kalau 1,000 pertama yang hadir hari itulah. Daftar dan hadir hari itu dapat voucher untuk buat satu iklan percuma. Dekat rangkaian Ref Media Network. Kalau tak datang memang rugi yang tu. Itu 1,000 pertama? 1,000 pertama, daftar dan hadir. Daftar tak hadir. Tak boleh. Dia kena daftar dan hadir. Bukan daftar saja ya. Daftar saja tak cil lagi. Yang tu satu. Nombor 2, kita juga akan bagi satu platform data untuk SME profilkan pengguna sasaran mereka. Yang tu bernilai RM10,000. Tadi RM7,000 tu RM10,000 dah. Tu dah RM17,000 lah. Tu dah RM17,000 lah. Kan? Yang ketiga pula, tadi macam Cik Fendi cakap, semua yang mana di bawah Universe Media Prima dan juga solusi-solusi yang lain yang kita bawa ketengahkan di Awesome 360 nanti, SME boleh datang dengan dapat harga promosi yang sangat mantap. Right? Bila kita cakap sangat mantap ni, up to 80%. 80%. Bukan ada loceng, sepatut boleh bawa loceng tu. Betul. Patut bawa loceng. Kan? So memang dari segi nawai tu bila kita bersembang dengan semua rakan-rakan dengan pihak Media Prima semua, kan, kita nak maksimum ROI kepada usahawan kat luar sana. Right? Dan kalau kita boleh gabung bersama, right? Dan hadir pada masa tu bukan setakat dapat ilmu, tapi dapat juga benefit yang saya kelebihan dia lah tadi. Itu baru sikit kita cerita tu. Sebenarnya dalam Awesome Marketing 360 ni akan ada banyak sesi workshop. Betul. Mungkin Mr. Kelvin boleh ceritakan apa yang ada workshop tu nanti. Dengan cerita ada 35 sesi workshop. Ya, betul. Okey, sebelum tu selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi. Okey, so dekat Awesome ni nanti kita ada 35 workshop. Dan 35 workshop ni boleh dikatakan sebagai master class. Sebab kita nak mereka ni jadi master selepas ni. Okey, dan dia akan dibawakan oleh pakar-pakar industri. Okey, macam Media Prima, Unify Business, Datel Asia dan also TikTok, Lazada, Cyber Security dan lain-lain. Hebatlah. Kita bawa yang the best lah, kan. Okey, so apabila Cik Ashran bawa benda ni ke Unify Business, kami terus cakap memang awesome lah ni. Terus on memang terus on lah, kan. So dalam program ni, terutamanya a few masterclass yang kita akan buat, Unify Business akan kendalikan. Number 1, kita akan bawakan Digital Marketing Solution punya workshop atau lebih dikenali DMS. Alright, so yang ni kita akan bagi tahu macam mana nak pakai Facebook ads, macam mana nak pakai Ref Media punya ads ataupun Google Ads untuk optimumkan lagi perniagaan mereka. Nombor 2, kita adakan juga masterclass untuk e-commerce hub ataupun lebih dikenali sebagai satu platform untuk mengendalikan semua jenis e-commerce marketplace. Contohnya Lazada, Shopee dan sebagainya. Dia jadi macam tower control lah. So saya boleh perhatikan bisnes saya dan bukannya dekat online saja, tapi malah dekat kedai saya punya bisnes pun, dekat offline ni pun saya boleh tengok dalam satu platform. So canggih macam tu. Nombor 3, kita juga bawakan masterclass mengenai e-cloud storage. Sekarang ni ramai yang penting kena ada cloud storage tu. Dan juga cyber security, sebab ancaman cyber ni sekarang ni kena scam semua ni memang banyak sangat. So data protection ni kena ada. So kita bawakan all this kind of masterclass untuk benefit SME. Yang orang kata moden lah. Zaman sekarang punya apa yang kita perlu tahu kan untuk kita buat bisnes, kita marketkan barang-barang kita, produk kita. Yang lebih awesome lagi, kita bawakan peniaga-peniaga yang hebat ataupun the best entrepreneurs. Contohnya macam Laziz Patin, kita bawakan My Mom's Bakery, and Idris. So all these people ni akan bagi lagi banyak, dia akan kongsikan kejayaan mereka, macam mana nak sukses dekat bisnes mereka. Okey, tadi saya dengar Cik Effendi cakap workshop. Yes. Kita dengar tadi workshop, ada juga workshop. Okey, mungkin dengan elemen workshop ni,
bagaimana boleh membantu nanti usahawan ni dalam Awesome 360? Ini antara satu lagi tarikan kepada SME yang akan hadir nanti. Yang mana selain daripada kita akan mengetengahkan platform-platform yang ada di Media Prima, kita juga akan bawakan workshop untuk tatapan pengunjung yang akan hadir nanti. Memang sekarang ni banyak orang tertanya sebenarnya macam mana kita nak letakkan produk kita atau jenama kita dalam workshop. Sebab bila tengok kat TV je, tengok laju je jual kat workshop ni sebenarnya. Orang tengok produk sekejap je habis, sekejap habis. Jadi orang pun tertanya macam mana nak masuk. Sebenarnya bukan workshop ni bukan eksklusif untuk produk tertentu saja, tetapi ia juga kita buka untuk SME. Jadi kepada pengunjung SME yang hadir nanti semasa Awesome Marketing 360 ni, kita ada tawaran yang sangat istimewa. Yang mana kalau mereka datang nanti bawa produk mereka pergi ke kaunter workshop, kita nanti akan tengok mana produk yang kita rasa bersesuaian, kita akan bawa masuk, yang terpilih nanti kita akan bawa masuk dalam platform digital workshop dan ataupun platform TV workshop. Bawa barang, kita tengok kalau barang dia ni betul-betul mantap, kita terpilih, kita rasa ada kualiti, insya-Allah kita akan bawa produk ini ke dalam platform digital dan juga TV workshop nanti, insya-Allah. Jadi itu antara tarikan. Jadi saya rasa kepada pengunjung-pengunjung SME yang di luar sana masih lagi tertanya-tanya, yang masih lagi mencari di mana mereka nak mempromosi jenama atau produk mereka, ini adalah projek atau program yang wajib hadir kepada mereka. Jadi jangan lepaskan peluang. Kita berharap program ini digunakan sebaik mungkin oleh SME di luar sana. InsyaAllah kita sangat berbangga di Media Prima menjadi sebahagian daripada pembangunan produk SME di luar sana. Okey, untuk menarik lagi lebih ramai pemain SME ini datang untuk Awesome Marketing 360 ni, kita nak ceritakan siapa penceramah-penceramah lah. Kan, mungkin Encik Ashrain boleh ceritakan siapa antara penceramah-penceramah idola-idola perniagaan yang akan datang. Boleh. So dari segi macam usahawan-usahawan yang berjaya dan akan berkongsi bagaimana mereka bangunkan jenama dan bangunkan sales mereka. Right? Kita ada Datuk Seri Al-Halfa. Kita ada Datuk Azril daripada V Asia. Kita ada Nadira Yusof daripada Kido Care. Dia buat platform babysitting. Siapa nak suruh jaga anak boleh. Saya pernah guna. Pernah guna. Dekat event ni, kalau ada anak, rasa tak boleh tinggal, boleh bawa. Pakai? Sebab Kido Care akan buka kaunter dekat situ, percuma. Bawa anak, letak kat situ. Tak payah fikir lah. Tak payah fikir. Pergi workshop, pergi dengar dekat main stage ke apa. Babysitter tu ada dah. Babysitter dekat situ lah. Selamat dijamin selamat. So, mereka bertiga akan berkongsi dari segi aspek bagaimana mereka menggunakan teknik-teknik pemasaran, penjenamaan dan sebagainya. Kita juga ada Tuan Haji Fadil Ghazali dengan Cikgu Zul Fakar Hashim. Mereka dalam training dunia digital dan pemasaran dan sebagainya. So mereka berkongsi juga pengalaman mereka dalam membantu SME di luar sana. Datin Nora daripada workshop akan berkongsi juga. Bawa produk satu hal, kan? Tapi dia akan berkongsi juga tip-tip macam mana nak increase potential, kan, untuk keluarkan produk dekat situ nanti. Kita ada juga Richard Kerr yang akan cerita pasal viral content. Saya nak tanya Kelvin secara ringkas. Tadi dengar Ashrain cakap kena daftar dan datang tu. Daftar kena datang. Okey, nak daftar kena bayar ke? Yang paling awesome-nya, benda ni memang percuma. Memang free of charge, FOC. Kita tunggu daftar lah lepas ni. Tapi kena daftar lah. Tapi macam mana nak daftar? Pergi saja ke www.awesome360.com. Daftar, and kalau let's say nak dapatkan insentif percuma tadi yang Cik Ashrain sebut tadi tu, voucher periklanan tu, kena masukkan voucher MHI Awesome ataupun Unify Awesome. MHI Awesome. MHI Awesome ataupun Unify Awesome. Dua tu je. Itulah dia. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita untuk Awesome Marketing 360, iaitu Encik Muhammad Effendi Omar, Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia, Encik Ashrain Datuk Ghazi, CEO Datel Asia, dan juga Mr. Kelvin Shaman, iaitu Ketua Operasi Digital Unifa Business yang sudi bersama dengan kami hari ini. Alright. Semua awesome lah. Aura awesome hari ini. Ya, jadi kita walaupun awesome, kita tak kena berehat. Ya, kita kena berehat. Pergi dah bising. Okey. Kita jumpa selepas ini di MHI.
Okey, masih bersama kami di MHI. Kita nak kongsikan ini. Di depan ni ada Babas. Okey, sepada Hari Kari Malaysia Babas, mailah pakar ramai-ramai kunjungi booth Babas di Karnival Jom Heboh Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas bermula 28 hingga 30 hari bulan Julai ini di Stadium Negeri Pulau Pinang Batu Kawan. Ya, tawaran menarik serta hadiah menanti hangpa semua dekat booth Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas percuma sempena Hari Kari Malaysia Babas di Karnival Jom Heboh Babas. Jumpa anda di sana. Jangan lupa 28. Ya, masa mencemburui kita. Ya, sangat cemburu. Jadi esok kita nak bincang berkenaan dengan pemansuhan hukuman mati mandatory. Ya, jangan lupa untuk terus bersama kami di MHI 9.30 pagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.